wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Bonda Akia, dan juga saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada jemputan pada malam ni, Puan Hajah Rosniati dan juga barisan-barisan AJK Gema Nur Iman yang hadir pada malam ni. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih yang hadir pada malam ni, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datuk-datuk, datin-datin, para guru, para asatizah, dan juga seluruh umat Islam, ibu ayah yang hadir pada malam ni, tak kira juga berada di mana sekalipun, yang ada di Malaysia, yang juga ada di Indonesia, ada di Brunei, ada di segenap pelosok dunia ni, umat Islam yang ada. Alhamdulillah, kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni untuk hadir di dalam salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah janjikan bila lalu je, ada hadis mana yang bila lalu je kita nampak ada kuliah-kuliah, ada perkongsian-perkongsian ilmu agama, hendaklah kita hadir, duduk sebentar. Kerana apa? Di situlah terdapatnya adanya pengampunan daripada Allah Subhanahu Taala yang Allah janjikan, yang mana Allah maknanya dia memerintahkan malaikat, yang mana malaikat ni akan mencatat nama-nama yang hadir dalam majlis ilmu. Dan nama-nama ni akan dicatat oleh para malaikat dan diangkat kepada Allah Subhanahu Taala untuk memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Taala akan setiap dosa yang dilakukannya, untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi insya-Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu Taala agar semua dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada kita sedar, sama ada kita tidak sedar, untuk kita diampunkan. Kerana apa, tuan-tuan dan perempuan, tak lama lagi kita akan berada di bulan Ramadan. Masya Allah. Kita dah terasa, patutnya malam ni kita dah terasa dah. Terasa bahang Ramadan, bukan esok nak Ramadan, baru kita nak kelang kabut rasa Ramadan. Kita kena ikut para sahabat, para salafus soleh, para alim ulama, para orang-orang yang soleh, orang yang alim. Bagaimana mereka menunggu bulan Ramadan setiap saat, setiap waktu, setiap seketika pun, menunggu kehadiran bulan Ramadan. Bulan yang menyucikan jiwa, bulan yang menyucikan hati, bulan yang menyucikan dosa-dosa kita. Jadi kita tak lama lagi akan memasuki bulan Rejab. Berapa hari saja lagi akan masuk bulan Rejab. Kemudian akan masuk bulan Sya'ban. Kemudian akan masuk bulan Ramadan. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Taala pengampunan kepada Allah untuk diampunkan segala dosa kita. Jadi insya-Allah tajuk pada malam ni adalah taubat. Jadi insya-Allah sebelum kita nak mulakan pengungsian ilmu kita pada malam ni, sama-sama kita istighfar kepada Allah Subhanahu Taala. Untuk apa? Untuk mendapatkan keampunan daripada Allah, supaya hati kita ni dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah, dan supaya kita menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, dan supaya cinta kita kepada Allah ditinggikan, dan supaya cinta kita kepada Allah ditingkatkan, dan supaya kedudukan kita di sisi Allah ditinggikan martabatnya, ditinggikan. Itulah kemuncak keimanan kita. Itulah kemuncak ketakwaan kita. Ditinggikan kedudukan dan martabat kita di sisi Allah Subhanahu Taala. Sehingga nama-nama kita disebut oleh para malaikat Allah di hadapan Allah Subhanahu Taala. Inilah si fulan ya Allah. Si fulan ini ya Allah sentiasa bertaubat kepadamu ya Allah. Si fulan ini ya Allah selalu memujimu ya Allah. Si fulan ini ya Allah selalu menghadirkan dirinya ya Allah ke dalam majlis-majlis yang diadakan oleh Gema Nur Iman ini ya Allah. Jadi insya-Allah sebelum saya mulakan majlis, saya nak ingatkan, bantulah grup Gema Nur Iman ni, tuan-tuan dan perempuan. Bantulah lagi segi sumber-sumber keuangan, derma, infak yang paling mudah. Tak payah kita nak susah cari, kita infakkan harta benda kita di jalan Allah,
di dalam majlis ilmu ni. Tak adanya, alhamdulillah, Gemma Nur Iman ni dah berjalan lama. Jadi kita bantu. Alhamdulillah sampai sekarang, berjalan majlis-majlis ilmunya, berjalan dengan kehadiran para asatizah yang hebat, yang ada yang dalam Gemma Nur Iman ni bagus. Jadi kita kena bantu sama-sama supaya dakwah ni bergerak. Perjuangan yang Nabi tinggalkan ni bergerak, berjalan sehingga akhir hayat kita. Kita kena ingat, istiqomah kan. Syukur kita ada grup ni. Jadi kita buat yang terbaik. Sumbangkan, ada infak kita, sumbang, keluarkan berapa ringgit pun kita keluarkan. Janji kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah. 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 Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dikasihi, yang disayangi, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang dipaparkan dalam skrin tu, sama-sama kita baca ayat yang mana iaitu di dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Yang mana yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, Allah panggil tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, Allah panggil kita. Ya ayyuhallazina amanu, siapa ni? Kita lah. Allah panggil kita. Hai orang-orang yang beriman. Kemudian apa? Tubu. Tubu ilallah. Maknanya bertaubatlah kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Maknanya bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian apa? Iaitu taubatan nasuhan apa? Taubat yang semurni-murninya. Kemudian apa? Asa rabbukum ayyukaffira ankum. Mudah-mudahan Rabbu, Allah akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Kemudian apa? Yukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum. Ini yang paling terbaik sekali, kemuncaknya tuan-tuan dan perempuan, yang mana apa yang Allah katakan, dan memasukkan kamu ke dalam jannah, yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Masukkan kamu ke dalam jannah, syurga Allah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan pada hari ketika Allah tidak menghinakan. Kemudian apa dikatakan? Wa yudkhilakum jannatin tajri min
tahtihal anhar yawma la yukhzillah kun nabiyya wallazi. Maknanya pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a. Sambil kemudian sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Kemudian apa? Dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan wa bi aymanihim yaqulu na rabbana atmim lana ya rabb, wahai Tuhan kami, rabbana asmim lana nurana waghfir lana, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, nurana waghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah. Orang yang beriman, tuan-tuan dan puan, orang yang beriman, kita lah. Kemudian apa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian apa? Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Kemudian kita tengok, kemudian kita lihat pada ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang mana yang bermaksud surah Al-Baqarah ayat yang ke-222. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi kat sini tuan-tuan dan perempuan, kita boleh lihat yang mana kat sini orang yang bertaubat ni Allah sangat-sangat suka. Allah sangat-sangat sayang. Jadi sempurnalah. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Rajab. Kemudian Syaban, kemudian Ramadan. Apakah persediaan kita tuan-tuan dan perempuan dalam kita nak menyambut Ramadan tak lama lagi? Adakah berapa banyak kita satu hari kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Cuba kita renungkan pada malam ni, sebanyak mana yang kita buat? Dan adakah istighfar kita tu adalah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan adakah kita sambil istighfar tu kita menangisi akan segala dosa-dosa kita, akan segala maksiat yang kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Kita kena lihat malam ni, kita kena renungkan sedalam-dalamnya. Kita kena renungkan betul-betul. Sebab inilah peluang yang Allah bagi kepada kita sebelum kita, nama kita dicatat. Ditulis untuk apa? Untuk diambil nyawa kita. Inilah tanda kasih sayang Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk kita taubat. Inilah bukti dia tuan-tuan dan perempuan, sayangnya Allah kepada kita. Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Allah ingatkan kita dalam kehidupan harian kita. Supaya kita sentiasa taubat. Sebelum mata kita ditutupkan. Sebelum nyawa kita diambil. Sebelum hayat kita tamat. Malam ni kita renungkan. Dan malam ni kita belajar bagaimana kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak lihat betapa besarnya taubat adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan. Taubat ni bukan semua orang dapat. Taubat ni bukan semua orang dapat. Jadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak pilih, nak dipilih dan nak terpilih, kita kena berusaha mendapatkannya. Berusaha supaya kita dipilih oleh Allah. Berusaha supaya kita terpilih. Jadi malam ni kita ambil masa, dalam masa sejam ni, kita renungkan apa yang Allah nak kepada hamba-Nya.
Sebab Allah panggil tadi nama kita. Allah panggil kita. Allah panggil ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah suruh apa? Taubatlah kepada Allah. Tubu ilallah. Okay? Okey. InsyaAllah kita teruskan, maknanya taubat dari segi bahasa. Dari segi bahasa, taubat ni maksud dia adalah maksud dia kembali dari segi bahasa. Kemudian taubat daripada Adam bermaksud kembali daripada maksiat. Sedangkan taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke atasnya dengan rahmat. Imam Al-Ghazali mendefinisikan taubat pada istilah sebagaimana dengan kitab Minhajul Abidin, iaitu dengan kerja hati yang apabila tahsil daripada pendapat ulama, iaitu maksudnya taubat ni pembersihan. Tuan-tuan dan puan-puan ingat, taubat ni apa? Pembersihan. Dan taubat ni apa? Menyucikan hati kita ni. Apa dia? Menyucikan hati kita ni daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Dan daripada dosa-dosa yang akan kita lakukan. Bukan setakat dosa yang kita lakukan saja, yang akan kita lakukan pun sama. Supaya dihindari. Kena taubat. Jangan kita dah buat, nak taubat. Taubat bukan setakat kita dah buat dosa, kita buat. Tak buat pun kita kena taubat. Jangan tunggu kita lakukan dosa. Jangan. Sebab kita tak tahu, sebab kita ni hamba Allah yang pendosa. Yang sentiasa melakukan dosa dan maksiat. Jangan cakap kita ni baik, kita ni suci. Jangan. Itu sifat ujub. Sifat yang Allah tak suka. Sifat yang sombong, lebih sombong daripada iblis. Lebih sombong daripada iblis. Jangan ingat kita ni suci, tak ada dosa. Seronok kita. Jangan. Sebab sifat tu sifat yang Allah tak suka. Sifat yang Allah suka, sifat hamba-Nya yang sentiasa membersihkan dirinya daripada dosa. Kemudian, terusnya, Imam Al-Ghazali menakalkan definisi taubat yang ketiga daripada gurunya, Abu Bakar Al-Turtusi, dengan meninggalkan, iaitu taubat ni meninggalkan pilihan dosa seumpamanya dahulu daripadanya kedudukan, iaitu manzilah, bukan gambaran, iaitu surah, kerana membesarkan Allah SWT dan berwaspada, nampak tu, berwaspada daripada mendapat kemukaan Allah. Ini berjaga supaya kita tak dapat kemukaan Allah. Sentiasa berjaga, jangan kita dah dapat kemukaan Allah. Waspada daripada dosa. Waspada kita daripada melakukan kesilapan. Waspada kita daripada kita dapat kemurkaan Allah. Takkan nak tunggu orang macam kita. Takkan nak tunggu orang marah kita. Jadi jangan kita buat orang marah. Jangan buat Allah marah. Allah. Malam ni kita nak cerita tentang inilah betapa besarnya rahmat Allah. Betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Kalau malam ni boleh nangis lah. Buat tangisan yang Allah nantikan daripada hamba-Nya. Tangisan taubat daripada hati yang ikhlas. Okey. Kemudian dinyatakan di sini ungkapan ulama daripada ungkapan ulama sufi tentang taubat daripada kitab Ar-Risalah Al-Qusyariyah, yang mana Sahal bin Abdillah berkata, taubat adalah jangan lupa dosa kamu. Daripada Sahal bin Abdillah berkata, taubat adalah jangan lupa dosa kamu. Kadang kita ni lupa yang kita ni ada dosa. Itu yang kita rasa kita ni suci. Yang kita rasakan kita ni baik, lebih baik pada orang lain. Yang kita rasakan kita ni, kita rasa kita ni, anggap kita ni lebih baik daripada orang lain. Jangan kita hina orang yang kat tepi jalan. Walaupun orang tu menagih dadah sekalipun, jangan. Ini konsep. Jangan kita menghina. Dan jangan kita rasakan kita ni lebih baik daripada seorang penzina sekalipun. Ini kita kena faham. Bahaya benda-benda macam ni. Boleh
mengosakkan amalan kita ke dalam hidup kita, dan boleh menyeret kita tersungkur ke pintu neraka Allah, sehingga kita mendapat kemurkaan Allah. Jadi kita nak elakkan kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, taubat ialah lupa dosa kamu. Taubat ni lupa dosa kamu. Lupa dosa kamu. Kemudian An-Nuri berkata, taubat ialah engkau bertaubat daripada semuanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Zunnun Al-Misri berkata, taubat orang awam adalah taubat dari dosa, sedangkan taubat orang alim adalah taubat daripada lalai. Taubat dari dosa, sedangkan taubat orang alim adalah taubat daripada lalai. Lalai dengan takut lalai dalam melaksanakan suruhan perintah Allah. Kemudian Sahal bin Abdullah juga berkata, taubat ialah meninggalkan angan-angan yang mendatang. Meninggalkan angan-angan yang mendatang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan seterusnya dengan ayat dalam surah Hud, ayat yang ke-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'azaba yaumin kabir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu, kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya, iaitu bertaubat, supaya ia memberi kepada kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu, dan di akhirat pula ia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan, iaitu dalam sebarang amal yang soleh akan pahala kelebihannya itu. Dan jika kamu berpaling membelakangkan 3 perkara itu, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab pada hari kiamat yang besar huru-haranya. Surah Al-Hud ayat yang ke-3. Kat sini berkata Imam Ibn Katsir, yang dikatakan aku, iaitu Allah SWT memerintahkan kepada kalian, kita semualah. Allah perintahkan kepada kita semua, kepada hamba-hambanya, supaya beristighfar. Apa dia tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah? Iaitu memohon keampunan. Memohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kita yang lampau. Dan kita hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masa-masa yang akan datang, dan teruslah begitu, dan hendaklah ianya berterusan. Nescaya dia, iaitu Allah, akan memberikan kenikmatan yang baik kepada kamu, kalian semua. Kepada kita lah, hamba Allah. Iaitu di dunia. Allah akan berikan kenikmatan yang baik kepada kita. Sayang tak Allah kepada kita? Sayang. Allah nak suruh kita bertaubat, bukannya saya saja. Allah nak bagi kita nikmat di dunia. Nak tak kita rasa lapang kat dunia? Kalau kita rasa lapang kat dunia, adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan dan puan, di dunia kita rasa lapang, dan kita nak juga di akhirat kita rasa lapang. Dan kita nak juga di alam barzah nanti kita pun rasa lapang. Rasa lapang ni adalah satu kurniaan, hadiah daripada Allah kepada hamba-hambanya yang Allah kasih. Kepada hamba-hambanya yang Allah cinta. Kalau kita nak, inilah caranya, iaitu bertaubat, sentiasa melaziminya dan berterusan. Dan berterusan. Dan itulah yang kita kena lakukannya. Kemudian, apa yang dikatakan? Sehingga waktu yang telah ditentukan. Dan dia juga, iaitu Allah, akan memberikan kurnianya. Kurnianya kepada setiap orang yang berbuat baik. Iaitu pada hari akhirat. Maknanya kita ni di dunia ni, apabila kita berbuat kebaikan,
dan kemuncaknya adalah balasan yang akan dikurniakan oleh Allah pada hari akhirat nanti. Ini keyakinan kita, keimanan kita. Kita yakin yang kita buat baik ni, kita nak harapkan manusia memandang kita. Aku dah buat baik dah, tetapi tidak dipandang oleh manusia. Kenapa? Jangan. Sebab kita buat baik adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuncaknya adalah dibalas pada hari akhirat. Itu kemuncaknya, tuan-tuan dan puan-puan. Kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Itu yang kita nak. Bukan kita yang nak, Allah yang nak kita jadi macam tu. Itulah tandanya sayang Allah kepada kita. Allah tak nak tengok kita sengsara. Allah tak nak kita tengok kita susah. Allah tak nak tengok kita berada di dalam kesusahan, dan Allah nak bantu kita dengan apa yang Allah nyatakan dalam Quran, dalam surah Hud tadi. Kemudian seterusnya, banyak ayat-ayat Allah yang menyebut tentang istighfar dan taubat. Dan banyak juga perkataan istighfar disebutkan dalam Quran beriringan dengan perkataan taubat. Istighfar ini bermaksud memohon keampunan dengan lisan. Dengar ibu-ibu, ayah-ayah semua. Maknanya istighfar ni bermaksud memohon keampunan dengan lisan. Sedangkan taubat pula ialah berhenti. Tadi istighfar memohon ampunan dengan lisan, dan taubat pula ialah berhenti dari melakukan dosa-dosa dengan hati dan seluruh organ tubuh badan, seluruh anggota tubuh badan kita. Berhenti. Jadi itu adalah maksud taubat. Dan tadi istighfar tadi adalah memohon keampunan dengan lisan. Kemudian Nabi SAW menggalakkan umatnya beristighfar dan bertaubat, serta dijanjikan kebaikan dan manfaat yang sangat besar. Yang mana sabda Nabi SAW, man aqsara min istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli riqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang bermaksud, barang siapa memperbanyakkan istighfar, dia banyak dia istighfar, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan kepadanya keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangannya, untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Ini Nabi ajar kita. Kalau kita sempit, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita sedih, kalau kita tak ada jalan keluar atas masalah yang kita lalui, istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nescaya Allah akan bagi jalan keluar yang kita tak sangka-sangka. Kadang-kadang kita kan lalui juga kan. Kadang Allah Akbar, Allah bantu aku, ya Allah. Allah tunjukkan kita jalan macam mana kita nak menghadapi sesuatu masalah, sesuatu urusan, sesuatu ujian ataupun dalam mihnah kehidupan. Allah bantu kita dengan ditunjukkan jalan keluar, dengan dibantu kita. Jadi siapa nak istighfar kepada Allah SWT, istighfar, banyakkan, jangan memohon kepada Allah SWT. Bukan setakat kita mohon pada masa-masa yang tertentu, tetapi melaziminya. Dalam hati pun kita boleh istighfar. Kadang kita berbual dengan kawan, jumpa kawan, tapi dalam hati kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ada masa astaghfirullahaladzim. Sebab besar fadilatnya. Besar sangat ganjarannya. Kita kan pernah dengar, berkenaan dengan bagaimana seorang penjual roti ni bertemu dengan Imam Ahmad Hanbal. Rupanya apa sebab Allah menunaikan hajat dia? Semua hajat dia, semua permintaan dia Allah dah tunaikan. Cuma satu je, dia nak berjumpa dengan Imam Ahmad. Lepas tu Imam Ahmad kata, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Punya istighfar jangan main-main. Kadang kita nampak remeh sangat. Pendek je kan? Astaghfirullah. Kenapa ni astaghfirullah? Tapi kita pernah renung tak maksud dia?
Kita pernah tak kita renung maksud dengan sebab astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Sayang Allah kat kita. Kita kena rasakan kasih sayang Allah. Bagaimana mak kita peluk kita, bagaimana ayah kita peluk kita, anak kita peluk kita dengan penuh kasih dan sayang. Yang kita kena rasakan kasih sayang Allah tu. Yang mana lebih tinggi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak. Sayang Allah kat kita. Dan Allah takkan biarkan kita menzalimi kita, membebani kita dengan apa yang kita lalui. Ada sebab kenapa Allah berikan kita ujian. Allah berikan kita, nanti kita akan rasa nikmat rupanya ya Allah. Rupanya inilah nikmat yang kau nak bagi kat aku. Okay, jadi insyaAllah kita teruskan. Daripada Sayyidina Abu Zar berkata, sesungguhnya setiap penyakit mempunyai ubat. Dan ubat dosa ialah istighfar. Ubat dosa adalah istighfar. Jadi kita kena memperbanyakkan istighfar dan sentiasa bertaubat kepada Allah SWT atas silap yang kita lakukan, yang kita sedar ataupun kita tidak sedar. Okay, jadi insyaAllah kita teruskan dengan kita punya pengajian kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahim. Sadaqallahul azim. Itu surah An-Nisa ayat ke-106. Yang mana yang bermaksud, dan hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah. Allah dalam surah An-Nisa. Allah menyeru kepada hamba-Nya. Wastaghfirullah. Wastaghfirillah. Dan hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah. Untuk apa? Allah kata, innallaha kana ghafurur rahim. Kerana sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Rahim. Sayang Allah. Allah nak kita rasa betapa sayangnya Allah kepada kita. Istighfar merupakan kalimah untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dibersihkan segala dosa dan kesilapan yang telah kita lakukan. Diharapkan dengan pengampunan daripada Allah, segala dosa itu tidak lagi ditayangkan di akhirat kelak. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Segala apa yang kita lakukan di dunia ini akan ditayangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kita dan buruk kita ni akan ditayangkan. CCTV lah akan ditayangkan. Yang kita tengok ni kan. Yang itulah nanti ke akhirat, pada masa nanti akan ditayangkan dan semua orang akan tengok. Sanggup kita tengok? Adakah kita sanggup kita tengok aib kita? Aib kita sendiri ditayangkan, dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan di hadapan jutaan lagi. Penuh dengan manusia. Penuh dengan hamba-hamba Allah dia pada mahsyar di akhirat nanti. Yang melihat tingkah laku yang kita lakukan di dunia ni. Apa yang kita buat akan ditayangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita sanggup kita nak lihat? Mana kita letak muka kita, nak lari pun tak boleh. Kerana itulah yang akan terjadi, yang pasti terjadi. Jadi adakah kita bersedia? Adakah kita dah bersedia untuk ditayangkan segala amalan kita, segala apa yang kita buat dekat dunia ni, apa yang Allah amanahkan kepada kita sebagai hamba ni, adakah kita dah bersedia? Jadi Allah perintah kepada kita, wastaghfirillah. Pohon ampun kepada Allah. Dan kita harap Allah memadamkan. Allah tak tayangkan apa yang kita buat buruk ni kat dunia ni. Yang bukan-bukan, yang dosa yang kita buat. Kita harap itulah. Dan itulah yang Allah nak.
Jadi harap kita pada malam ni kita renungkan sebelum kita nak masuk bulan Ramadan, sebelum kita nak masuk bulan Rejab ni, kita kena bermuhasabah betul-betul. Inilah peluang yang Allah bagi, tak ramai yang Allah nak bagi nak masuk bulan yang ialah yang diberkati oleh Allah ni, bulan yang penuh kemuliaan. Berapa ramai yang Allah telah ambil yang tak sempat nak masuk bulan Ramadan. Kita Allah bagi usia yang panjang. Sehingga kita dapat sampai ni daripada bulan, daripada Ramadan yang lepas, kita kejap dah sampai nak masuk bulan Rejab dah. Cepat masa berlalu dan alhamdulillah kena ucapkan syukur kepada Allah. Kena memuji Allah. Kita kena rasa macam mana kita nak berterima kasih kepada Allah. Taubat ni pun adalah salah satu tanda kita kena terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Allah sampaikan kita pada hari ini, pada malam ni. Tak semua orang boleh sampai pada malam ni. Hari ni, alhamdulillah rezeki kami. Saya dengan pelajar dapat menguruskan 2 jenazah. Tadi saya merenung. Kat masjid tadi merenung. Saya merenung sangat. Bila menghantar jenazah ni menginsafkan kita lah. Kita merenung, kita terus mengucapkan istighfar dan terus mengucapkan syukur kepada Allah. Dekat syukur, ya Allah, aku sampai sekarang ni aku ada lagi. Panjangkan nyawa aku. Kemudian alhamdulillah terus saya dapat jemputan daripada Gubernur Iman Ustaz nak bagi tajuk aku. Saya teruslah, saya kata taubat lah. Untuk saya kongsikan. Bukan untuk siapa. Hanya untuk diri saya ni. Ini saya nak ingatkan diri saya. Sebab kita ni selalu lupa. Memang tu sifat manusia, tuan-tuan dan puan. Kita jangan bongkak lah. Kita ni memang pelupa. Itu sebab Allah ingatkan berkali-kali dalam Quran. Sebablah para imam selalu membacanya dalam baca. Kita jadi semua kita semayang. Allah nak ingatkan kita. Mereka semayang baca. Cuba dia ingatkan. Ingatkan kepada kita berkenaan dengan apa janji-janji Allah. Apa yang Allah nak daripada kita ni hamba-Nya. Okey. Kemudian hampir semua daripada kita ni setiap hari melakukan dosa. Dan sewajarnya kita sentiasa beristighfar semoga Allah, Tuhan yang maha menerima taubat dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Selain kita diperintahkan untuk beristighfar, maka kita juga diminta untuk kembali melakukan ketaatan dan amal yang baik agar Allah sentiasa membersihkan kita daripada dosa. Sebab dosa ni tuan-tuan dan puan menggelapkan hati kita, mengeraskan hati kita, dan juga halangan, hijab. Dihalang kita untuk kita beribadah. Dan menjadi halangan daripada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi halang daripada kita nak melakukan ketaatan. Kadang berat. Kadang kita fikir kenapa kita rasa berat nak melakukan ibadah. Rupanya aku ni yalah tak taubat kepada Allah. Allah Akbar. Sebab lah malam ni kita kena renung lah. Kena renung betul-betul. Jadi insyaAllah selain itu juga kita diperintahkan untuk beristighfar, maka kita juga diminta untuk kembali melakukan ketaatan dan amal yang baik agar Allah sentiasa membersihkan kita daripada dosa. Dan surah Hud ayat ke-90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Yang bermaksud dan mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengasihani lagi maha pengasih. Allahu Akbar. Allah suruh kita minta ampun. Banyak dalam Quran Allah suruh kita minta ampun. Banyak dalam Quran Allah suruh kita bertaubat. Banyak dalam Quran Allah suruh kita istighfar. Banyak. Kemudian berkata Imam Ibn Qayyim, apabila engkau berdoa,
Sementara waktu yang dimiliki begitu sempit, padahal dadamu dipenuhi dengan begitu banyak keinginan. Maka jadikanlah seluruh isi doamu istighfar. Agar Allah mengampunkan kamu, apabila engkau diampuni, maka semua keperluan kamu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa engkau memintanya. Dinukilkan dalam satu tulisan yang bertajuk Ajaibnya Istighfar daripada oleh Dr. Nurul Aisyah Fasihah Muhammad yang diceritakan perihal Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika di akhir usianya, beliau berasa ingin sangat untuk pergi ke kota Iraq. Beliau pun memulakan perjalanan. Ketika sampai di kota tersebut, beliau ingin berehat sebentar di sebuah masjid. Sedang beliau ingin berbaring, beliau ditegur oleh penjaga masjid dan melarang perbuatannya itu. Lalu beliau diminta keluar daripada masjid. Imam Ahmad amat terkenal dengan ketinggian ilmunya dan kezuhudan. Namun beliau tidak memperkenalkan dirinya. Dia tak kenalkan diri dia pun. Dia duduk kat masjid, kemudian dihalau. Dia tak kenalkan diri dia. Kalau dia kenalkan, orang akan beri kebenaran, orang akan sambut dia. Tapi dia tak kenalkan diri dia. Dia nak keluar kejap. Dia nak keluar, dia nak sia-sia. Kemudian apa? Kemudian dia musafir. Kemudian dia aku dah keluar dari masjid. Kerana letih, dia ingin baring. Mana dia letih sangat, dia baring juga kat masjid tu. Dia baring kat masjid tu, walaupun dah dilarang. Kemudian ada seorang penjual roti yang sedang memerhatikan kejadian. Kemudian penjual roti tu panggil beliau. Kemudian disapunya Imam Ahmad dan menjemputnya untuk berehat di tempatnya. Dia panggil Imam Ahmad untuk berehat kat tempat dia. Kesian lah. Penjual roti ni kesian tengok Imam Ahmad. Kadang kita tengok para musafir di masjid, di surau, yang keletihan. Tak payah musafir lah. Kadang kita tengok abang-abang food panda, abang-abang grab food. Kadang berehat kejap. Dia penat seharian, bawa motor, hantar makanan. Kadang kita ni pun yang bermusafir, yang kadang balik kampung jalan naik kereta pun kan 4-8 jam, 8 jam kan kena penat, kita rehat kejap. Jadi Imam Ahmad pun rehat, kemudian penjual roti ni tengok kesian, panggil. Jomlah rehat di tempatnya. Kemudian sepanjang berada di tempat rehat, disediakan berdekatan penjual roti, bila mendengar penjual roti ni sering beristighfar. Dia tengok je penjual roti ni selalu diistighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Sering istighfar. Mulut dia, bibir dia tak lekang daripada zikir memohon ampun kepada Allah SWT. Kemudian pada ketika tindakannya itu, ketika membuat roti dia melafazkan istighfar. Imam Ahmad pun bertanya kepada penjual roti, sejak bila kamu buat ni? Dia tanya kat penjual roti, sejak bila kamu melafazkan istighfar ni? Sejak bila kamu membuat amalan ni? Bila kamu buat amalan ni? Kemudian dia jawab, semenjak aku bermula menjual roti lagi, sejak 30 tahun yang lepas. Maknanya dia lazimkan istighfar dalam kehidupannya, dalam kehidupan hariannya, dalam apa yang dia buat, apa kerja dia buat. Dia tengah buat roti, dia tak buat roti, apa saja dia buat, dia lazimi kehidupan harian daripada pagi sampai ke malam beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak bila? 30 tahun yang lepas. Jadi kita kena tanya diri kita, berapa baki usia kita yang ada? Astagfirullahaladzim. Berapa usia kita yang tinggal? Astagfirullah. Jadi kita kena ingat tuan-tuan dan puan, berapa baki kita yang tinggal. Jadi kita kena tengok. Kemudian jawabnya, semenjak aku bermula menjual roti itu sejak 30 tahun. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, apakah kesan daripada perbuatan kamu ini?
Maka lelaki tu jawab, semua permintaanku dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala kecuali satu saja, iaitu aku memohon kepada Allah untuk mempertemukan aku dengan Imam Ahmad. Mendengar jawapannya itu, kemudian Imam Ahmad bertakbir lalu berkata, aku didatangkan daripada Baghdad kerana istighfarmu. Lelaki tadi bertahmid, kemudian memuji Allah kerana permintaannya telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena ambil kisah tu sebagai kekuatan kita. Sebagai kita semangat kita untuk kita melalui kehidupan yang tinggal ni. Sakit baki yang kita tinggal ni, kita jadikanlah kisah ni sebagai semangat untuk kita menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang solehah, hamba Allah yang betul-betul yang benar-benar ikhlas beriman kepada Allah, hamba Allah yang benar-benar ikhlas bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba Allah yang benar-benar sayangkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentiasalah melazimi istighfar walaupun nampak simple saja. Pada pandangan mata kasar, kita tengok ringan sangat. Tetapi Masya Allah, yang ringan kita tak sangka betapa besarnya rahmat yang Allah nak bagi kepada kita. Maknanya betapa hebatnya kuasa istighfar dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Selain diampuni, selain diampuni dosa kita, apa dia tuan-tuan dan puan, segala hajat kita juga akan dimakbulkan oleh Allah. Kalau kita nak hajat kita dimakbulkan oleh Allah, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istighfarlah. Istighfar banyak. Kalau kita sempit, kita ada ujian, dalam kehidupan kita, orang sekeliling kita, istighfar banyak. Tak rugi pun. Malah Allah nak tingkatkan kedudukan kita, darjat dan martabat kita supaya kita disayangi oleh Allah. Jadi kita kena buat yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita nak hajat kita ada hajat, ada doa, ada apa yang kita nak, banyakkan istighfar, insya-Allah. Dan bendanya pasti, apa yang Allah janjikan, apa yang Rasulullah SAW janjikan kepada kita adalah pasti. Dan tak pernah pun Allah nak mungkiri janjinya. Teruskan dengan istighfar. Kita ambil pada malam ni, kita bermuhasabah. Sama-sama kita nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi. Kita kena ingat kita nak masuk bulan Ramadan. Kita harap kita dapat jumpa malam Lailatul Qadar. Nak sangat. Hari ni saya cerita dengan staff-staff saya. Dapatkan malam Lailatul Qadar kalau boleh. Daripada sekarang kita kena buat. Dari sekarang kita kena rasakan. Dari sekarang kita kena lakukan amal kebaikan. Kalau kita nak dapat malam Lailatul Qadar tu, kalau kita nak ibadah kita ni, Allah gandakan, Allah ganjaran yang Allah janjikanlah 1000 bulan. Kan lama tu. Umur kita dah berapa? Berapa dah umur kita? Berapa baki umur kita tinggal? Allah nak bagi, nak hadiahkan kita 84 tahun lebih kurang, 1000 bulan. Sayang Allah kat kita. Okey? Minta maaf sangat. Hari malam ni betul-betul emosi. Bukan emosi lah. Jadi kita kena merasakan. Kalau kita tak rasa, maknanya hati kita dah tebal. Hati kita dah tebal. Kalau tebal kita kena banyak muhasabah. Orang-orang soleh, orang yang beriman dan bertakwa, bila dengar je ayat-ayat daripada Allah SWT, akan gementar hatinya. Akan gementar seluruh tubuhnya. Kerana apa? Takutkan dengan kebesaran, dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena rasakan.
Banyak musabah. Ya. Okey, yang seterusnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Shadaqallahul azim. Surah Asy-Syura ayat ke-25 yang bermaksud, dan dialah Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat serta memaafkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, dan ia mengetahui akan apa yang kamu semua kerjakan. Shadaqallahul azim. Surah Asy-Syura ayat ke-25. Di antara kelemahan manusia ialah tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan dan dosa. Oleh demikian, kita diminta oleh Allah SWT untuk bertaubat dan menyesali segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dan Allah SWT yang pemaaf dan maha menerima taubat. Okey. Di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca bagi seseorang yang bertaubat ialah doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang ni nanti saya akan bagikan, saya akan kongsikan. Nabi ajar sendiri. Sayang kat Nabi kat kita. Masya-Allah. Sayang Nabi kat kita, tuan-tuan dan puan, Nabi ajar kita. Ni doa daripada Nabi sendiri. Apa dia? Saya baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku dan segala hal yang engkau lebih mengetahui hal itu dari diriku. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang aku lakukan tatkala serius maupun saat bergurau, dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang aku lakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa ni insya-Allah saya akan kongsikan. Berdoalah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, berdoalah dengan penuh semangat. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh. Berdoalah dengan perasaan-perasaan yang bersalah. Perasaan kita ni salah. Doa yang kita ni orang yang buat salah. Hamba yang bersalah. Supaya apa? Kita mengakui di hadapan Allah akan segala kesalahan yang kita lakukan, dan kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan serayuan-rayuan yang ikhlas, yang sebenar-benar rayu agar diampuni segala dosa yang kita lakukan, insya-Allah. Jadi alhamdulillah cukup sekadar pada malam ni. Ada banyak saya nak kongsikan, insya-Allah. Kalau dijemput lagi, Taubat 2.0 pula. Allah Allah. Taubat 2.0. Taubat seterusnya kita sambung nanti, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Rosniyati atas jemputan, dan juga Gemma Nur Iman yang sentiasa istiqamah. Istiqamah kita, insya-Allah, sehingga akhir hayat kita. Istiqamah. Doalah, minta Allah ambil nyawa kita semasa kita tengah mendengar perkongsian ilmu agama. Perkongsian ilmu agama. Doa tak mustahil begitu. Teruskan, insya-Allah. Terima kasih kepada Cikgu Jalal. Alhamdulillah, sama-sama Cikgu Jalal. Dan semua yang hadir pada malam ni, ibu-ibu, ayah-ayah. Semua yang hadir pada malam ni, insya-Allah saya serahkan terus kepada pengurusi majlis, Bonda Akia. Alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin. Syukran jazilan kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan yang menyampaikan syarah bertajuk dengan taubat, supaya kita semua kembali taat kepada Allah Subhanahu Taala, menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang kita lakukan, sama ada yang kita ketahui atau tidak ketahui, dan mohon keampunan daripadanya dengan penuh penyesalan dan keinsafan, rasa rendah diri. Jadi kita teruslah istiqamah, beristighfar, mohon keampunan, dan kita bersyukur kerana Allah memanjangkan usia kita yang barakah dan dikurniakan dengan pelbagai anugerah dan kurniaan Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang ikhlas beriman dan bertakwa kepada Allah
Subhanahu Ta'ala untuk masuk ke syurga Allah. Dan terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadil Ustaz yang bersama dengan kita, kepada tim pengurusan Gembanur Iman dan kepada para pencinta ilmu muslimin muslimat yang memilih berada di Google Meet Gembanur Iman pada ketika ini. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan Al-Fadil Major Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz bersama dengan pengajian kitab Al-Muhimmah pada pukul 9.15. Dan sebagai penutup kuliah, sekali lagi dipersilakan Ustaz untuk baca doa, memimpin bacaan tasbih kafarah dan seterusnya menutup dengan surah Al-Kahf. Jadi itu sekian untuk kali ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah apa ada yang tadi tanya tentang soalan nanti kita akan, kalau dijemput lagi nanti insyaAllah lah. Kita akan sambung nanti. Okey, sama-sama kita tangguhkan kita punya majlis kita dengan tasbih kifarah dengan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum